Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Hari ini hari yang ke-5, Ramadan yang ke-5, dan alangkah cepatnya masa berlalu. 5 dah, 5 dah. Penjancilat 10 dah. Bagaikan tak berasa masa tu berjalan. Solat pun tarawih ni. Nah, orang kata, Ustaz, kita semayang biasa pukul 9 sampai pukul 10, tapi rasa macam tak buah. Mana sekejap. Dia kata biasa Ustaz baca panjang, ni baca pendek. Saya kata sama, qadar bacaan sama, masa timing pun sama. Cuma boleh jadi kita yang dipercepatkan perjalanan masa. Jadi rasa macam sekejap, apa saja berlaku jadi cepat. No. Jadi cepat kita ni. Jadi puasa pun tak berasa mana. Tak berasa pak masa. Tiba-tiba hari ni hari ke-5 Ramadan. Alhamdulillah hari ni kita ada adik-adik kita mari semangat berpuasa. Semangat puasa, mari semayang. Alhamdulillah, bangun sahur. Jadi alhamdulillah Allah rezekikan kita hari ke-5 Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Pada hari ini kita nak sambung bicara kita dalam kitab Lu'ulu wal Marjan, hadis dalam Kitabul Jumu'ah, kitab hari Jumaat. Okey, kitab hari Jumaat. Hari Jumaat baru semalam hari Jumaat. Jumaat dalam Ramadan. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Ayyaman ma'dudat. Ramadan ni hari-hari yang berbilang. Istimewanya sehingga Allah meletakkan kehormatan pada hari tersebut. Hari ini, sebab tu kita kata berinteraksi dengan Ramadan adalah berinteraksi dengan sesuatu yang menjadi pilihan Allah. Allah ni dia menciptakan makhluk-makhluknya, dan Allah juga memilih dari kalangan makhluknya apa yang dia kehendaki. Itu Allah. Apa tu? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Tuhanmu, dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia memilih daripada makhluk. Jadi Allah pilih ada di kalangan malaikat yang istimewa. Jibril dipilih jadi ketua para malaikat. Israfil, Mikail, malaikat-malaikat yang terpilih. Malaikat jumlah dia ramai, tapi Allah pilih yang istimewa daripada mereka. Begitu juga manusia. Manusia ni ramai, ada berbilion-bilion manusia. Tapi Allah pilih dari kalangan manusia orang-orang yang istimewa menjadi para rasul. Begitu juga Allah pilih daripada umat yang terbaik. Jadi Allah jadikan mereka para sahabat Nabi, golongan Hawariyun, orang yang mendampingi Nabi Isa alaihissalam. Allah pilih dari kalangan umatnya lagi, orang terpilih. Allah jadikan dia para ulama. Allah jadikan dia para penghafal Quran, para penghafal hadis,
orang-orang yang berkhidmat kepada agama, itu semua berkaitan dengan pilihan Allah, dan itu hak Allah. Kita tak boleh kata kenapa Allah pilih dia, tidak pilih kita. Tak, itu hak Allah. Allah juga memilih dari kalangan masa. Dari kalangan masa. Daripada 12 bulan, Allah pilih 4 bulan haram. Tak termasuk Ramadan. Kan? 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Itu bulan haram dalam Islam. Allah juga memilih masa yang istimewa untuk dia turunkan rahmatnya. Allah pilih Ramadan. Sehingga Allah turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kerana kemuliaan hari Ramadan dan kemuliaan malam-malam Ramadan. Allah fardukan berpuasa di bulan Ramadan, dan Allah haramkan makan dan minum di dalam Ramadan. Okey. Ada kemuliaan harinya, walaupun orang tak puasa tak lagi makan di luar-luar tu. Dia tak boleh. Bulan Ramadan ni tak boleh saja-saja kita pergi makan dekat orang, kita, "Hei, aku makan." Tak, pasal dalam Ramadan ada bulan, ada kehormatan dia. Jadi Allah telah memilih Ramadan sebagai satu bulan yang istimewa, yang Allah jadikan padanya amal puasa. Allah turunkan rahmat di dalamnya yang melimpah-limpah. Allah turunkan padanya Al-Quran, dan Allah sediakan pada salah satu daripada malamnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Ini antara pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pilih daripada kalangan tempat ada yang istimewa. Allah pilih tanah haram, Allah gandakan pahala bersalat di dalamnya. Jadi kita sebagai hamba ni, makhluk ciptaan Allah, kita kena tahulah apa yang Allah telah pilih dari kalangan makhluknya. Mana yang istimewa, supaya kita mendapat keistimewaan tersebut. Okey? Jadi alhamdulillah, salah satunya Ramadan. Cuma Ramadan ni ayyaman ma'dudat. Harinya hanya sedikit saja. Sedikit tu 30 hari. 30 hari tu cepat sekejap je. Pejam celek ai. Tambah-tambah PKP pula, tak boleh nak pergi mana, duduk kat rumah je, berasa cepat. Betul tak? Allahul Musta'an. Baik. Jadi dari kalangan hari pula, daripada kalangan hari, ada 7 hari seminggu Allah telah memilih untuk umat ini. Kalau umat lain, tapi Allah pilih untuk umat kita ni, Allah pilih hari Jumaat. Allah berikan kepada kita orang Islam hari yang paling istimewa untuk orang Islam. Hari apa, Uzaid? Hari Jumaat. Hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari yang terbaik, hari yang paling istimewa dalam seminggu untuk orang Islam. Baik. Jadi oleh kerana hari Jumaat ni istimewa, maka dia ada adab-adab hari Jumaat. Dia ada hukum-hukum yang khusus untuk hari Jumaat. Okey? Jadi hari ni kita nak baca kitab Jumaat, kitab bab hari Jumaat. Apa benda yang kita nak kena buat pada hari Jumaat? Dan apa yang istimewa pada hari Jumaat? Okey? Baik, kita baca hadis ke-485. Hadis Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil. Muttafaqun alaih. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
jika seseorang pergi untuk salat Jumaat, maka hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Falyaghtasil. Ada perintah pertama hari Jumaat ni, perintah dia untuk mandi. Adab hari Jumaat kena mandi. Nanti kita bicara pula nanti bila waktu mula mandi. Kita baca satu-satu dulu. Hadis yang ke-486. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. An Ibni Umar anna Umar radhiyallahu anhuma bainama huwa qa'imun fil khutbati yawmal jum'ah idh dakhala rajulun minal muhajirin al-awwalina min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam fanadahu Umar ayyatu sa'atin hadhihi qala inni shughiltu falam anqalib ila ahli hatta sami'tu at-ta'dhin falam azid ala an tawadda'tu faqala al-wudu'u aydan wal-wudu'u aydan wa qad 'alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusli. Muttafaqun alaih. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga sedang berdiri ketika khutbah Jumaat, untuk khutbah Jumaat, tiba-tiba seorang sahabat Muhajirin, kelompok awal masuk dan ditegur oleh Umar. Jam berapa ini? Masuk nak mayang khutbah tu, Umar tanya, pukul berapa dah ni? Ayyu sa'atin hadhihi? Jam berapakah ini? Dia menjawab, aku sibuk sampai belum sempat kembali ke rumah sesudah mendengar azan. Maka aku tidak boleh berbuat sesuatu selain hanya berwuduk. Umar kata, hanya wuduk sahaja, padahal engkau mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mandi untuk salat Jumaat. Okey. Hadis yang sama, Umar menegaskan ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mandi hari Jumaat. Okey, bila ada perintah ni sama ada wajib ataupun sunat. Kan? Perintah ni al-amru yaqtadil wujub. Perintah ni pada mula-mulanya memberi maksud kewajipan. Sehingga ada dalil yang menunjukkan dia tidak wajib, maka dia jadi sunat. Asal pada perintah wajib. Bila suruh buatlah. Bila tak ada kata bila suruh buat apa tak apa, tak buat apa tak apa. Asal pada perintah wajib buat. Sehingga ada dalil yang menunjukkan dia tu tidak wajib. Okey. Jadi bab perintah mandi Jumaat ni, apa hukum mandi hari Jumaat? Kalau kata wajib, siapa yang tak mandi hari Jumaat dosa. Kalau kata sunat, siapa yang tak mandi hari Jumaat tak dapat pahala, tak berdosa. Tu beza antara wajib dengan sunat. Kalau kata wajib mandi, tiba-tiba dia tak mandi hari Jumaat, berdosa dia. Okey. Kalau kata sunat, dia tak mandi tak apa, cuma kalau dia mandi dapat pahala. Baik. Jadi ada berpandangan hukumnya wajib. Sebagaimana dalam kitab kita ni. Bab wujubu ghuslil jumu'ah ala kulli balighin minar rijal
wa bayani ma umiru bih. Bab wajib mandi sebelum salat Jumaat bagi laki-laki yang baligh. Wajib mandi hari Jumaat. Tapi pandangan jumhur ada yang menisbahkan ijma' bahawa hukumnya sunat. Okey. Kenapa perbezaan ini berlaku? Pertama, sebab dalil hadis yang ke-487 dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ghuslu yawmal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumaat itu wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Jadi wajib bagi setiap yang sudah baligh. Sebab tu ini pandangan yang kata wajib. Pandangan yang kata wajib. Kemudian datang hadis yang ke seterusnya dalam bab ni juga. Hadis Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Qalat kana an-nasu yantabuna yawmal jumu'ati min manazilihim wal awali fayatuna fil ghubari yusibuhumul ghubar wal araqu fayakhruju minhumul araq fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun minhum wa huwa indi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law annakum tatahhartum liyaumikum hadha. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, pada hari Jumaat orang-orang keluar dari rumah-rumah mereka dari dataran tinggi. Dari dataran tinggi. Dataran tinggi ni mana dataran tinggi? Gunung. Orang mari keluar daripada gunung. Awali di Madinah ni, Awali ni orang duduk kawasan Awali ni belah-belah Quba sana. Dia kira kawasan Awali tinggi sikit lah, tapi bukan gunung. Awali ni belah-belah kawasan Quba tu. Jadi mereka datang dalam keadaan berdebu, penuh debu dan berkeringat peluh. Di antara mereka ada yang berkeringat. Seseorang di antara mereka ada yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai saja kalian membersihkan diri pada hari ini. Okey. Kalian membersihkan diri pada hari ini. Hadis ke-489. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nasu mahanata anfusihim wa kanu idza rahu ila al-jumu'ati rahu fi hay'atihim faqila lahum law igtasaltum, muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kebanyakan orang itu pekerja dan jika mereka pergi untuk salat Jumaat langsung dengan keadaan yang biasa itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah baiknya jika kalian mandi terlebih dahulu. Okey, ada berapa hadis dalam bab ni? Ada termasuk yang pertama tu
termasuk sebelum daripada bab ni, semua sekali total lebih kurang 5 hadis. Kita baca dah pagi ni. Ada 5 hadis dalam bab Kitabul Jum'ah, bab mandi ni, yang muttafaqun alaih 5. 5 hadis ni dalam bab mandi hari Jumaat. Okey. Jadi apa hukum mandi hari Jumaat? Kita kata tadi ada salah satu hadis Nabi SAW kata wajib ke atas setiap orang yang baligh. Okey. Maka para ulama pun bincang, tengok kepada hadis ni dan juga hadis yang lain dan ayat Quran yang lain. Pertama, kita ambil dalam hadis yang ada. Dalam 5 hadis ni ada satu jelas perintah dia. Nabi perintah suruh mandi. Hadis yang pertama, hadis yang kedua ada perintah Nabi suruh mandi. Hadis yang ketiga, Nabi kata wajib atas setiap orang baligh. Hadis yang keempat dan kelima, Nabi kata kalaulah kamu mandi. Hadis yang keempat dan kelima ni, bila Nabi kata kalaulah kamu mandi, apa maksud kalaulah kamu mandi? Ada option. Maknanya kalau benda ni wajib, Nabi tak akan kata macam tu. Betul tak? Ni seni ulama fiqh dia menilai hukum. Banding semua hadis, ni baru 5, kita akan sebut lagi beberapa hujah di kalangan ulama yang mengatakan hukum mandi Jumaat adalah sunat. Macam mana daripada hadis yang wajib atas setiap orang yang baligh tiba-tiba boleh keluar jadi hukum sunat? Sebab diskusi hadis yang banyak. So kalau kita faham 5 hadis tadi, kita baca. Hadis pertama, Nabi perintah bila datang hari Jumaat mandilah. Hadis yang kedua cerita Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Seorang lelaki muhajirin masuk solat Jumaat, Nabi Umar kata, pukul berapa dah ni? Nah, dia kata, wahai Umar, aku lewat tadi. Aku ada kerja sehingga sampai azan tak sempat balik rumah, aku hanya berwuduk saja. Umar kata, bukankah kamu tahu Nabi suruh mandi? Sallallahu alaihi wasallam. Okay. Perintah lagi. Hadis yang ketiga, wajib atas setiap yang baligh. Tapi mari hadis keempat, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ada orang datang daripada awali, masa tu duduk rumah sehingga rumah Nabi ataupun Aisyah dekat Nabi. Aisyah kata, Nabi kata kepada mereka, kalaulah kalian mandi sebelum datang solat. Ayat kalaulah ni menyebutkan bahawa adanya option kelonggaran. Maka ulama kata perbahasan berdasarkan hadis ni, kita bukan mengingkari hadis, tapi dipanggil menjamakkan antara hadis. Dan ada satu lagi riwayat di mana Nabi SAW sebut wajib juga, kita akan baca nanti pada hadis yang ke 490 nanti pas ni, iaitu Nabi mewajibkan mandi ni bersama siwak dan pakai minyak wangi. Nabi sebut wajib, tapi dalam hadis yang sama sebut juga siwak, sebut juga minyak wangi, menunjukkan mustahil siwak pun jadi wajib, minyak wangi pun jadi wajib. Cuma perkataan Nabi SAW menunjukkan penegasan dalam bab sunatnya. Boleh faham? Okey.
Kita ambil detail sikit bab ni lagi. Sebagai conclusion, nampak dah dia akan pergi kepada hukumnya sunat. Tapi saya panjangkan lagi perbahasan ni untuk kita tengok macam mana ulama menilai hukum. Sebagai contohlah, okey, untuk kita semua. Boleh rujuk kepada skrin. Kalau ada skrin lah. Nama ni skrin istimewa. Dia tak ada skrin hak saya ni. Kena cross page lah saya. Baik. Hukum mandi hari Jumaat. Hukum mandi hari Jumaat. Disunatkan mandi hari Jumaat, dan ini secara sepakat ulama mazhab 4. Okey? Dan ini adalah pandangan jumhur ulama. Malah ada yang mengatakan ijma' bahawa mandi Jumaat tu memang adalah, cuma hukum sunat tu hukum sunat pandangan jumhur ulama 4 mazhab. Dalil mereka, pertama ayat Quran surah Jumaat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tengok pada surah Jumaat ayat yang ke-9, Allah Taala perintahkan, wahai orang beriman, bila dipanggil untuk solat Jumaat, maka pergilah segera kepada zikrillah. Pergi solatlah, tinggalkan jual beli. Baik. Jadi mana dalil dia sunatnya? Dalil dia dalam ayat ni Allah Ta'ala perintahkan terus pergi solat. Okay? Terus pergi solat. Dan tidak menyebut jenis bentuk mana kena bersuci sebelum pergi solat. Lalu dimaklumi bahawa yang perlu adalah kebiasaan bagi solat, iaitu wuduk sahaja. Okey, kalau adanya mandi hari Jumaat wajib, mesti Allah Taala sebut juga. Itu wajah dalil yang pertama. Dalil daripada sunnah. Okey. Dalil daripada sunnah, dalil seterusnya dalil daripada hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa berwuduk dan memperelokkan wuduknya, kemudian dia mendatangi Jumaat, kemudian dia dengar dan diam waktu khutbah, diampunkan dosanya di antaranya dan di antara Jumaat. Maknanya antara 2 Jumaat, wa ziyadati thalathati ayyam, dan tambahan 3 hari. Seminggu tambah 3 hari. Dan siapa yang main anak batu, dia telah lalai dari Jumaat. Okey, mana dalil hak sunat tak ada sebut mandi pun? Memang sebab dalil ni menunjukkan siapa berwuduk kemudian pergi solat Jumaat, dia dah dapat dah fadilat Jumaat yang Nabi sebut. Kalaulah mandi tu wajib, nah saya hadis ni tak boleh terimalah. Kan? Sebab Nabi kata siapa berwuduk kemudian pergi sembahyang Jumaat, dengar khutbah, duduk diam, dapat keampunan dosa seminggu tambah 3 hari. Siapa main anak batu, dia telah lalai. Semaknanya dengan sekadar berwuduk dapat fadilat Jumaat, menunjukkan hukum mandi bukan wajib. Nampak tak cara ulama tengok hadis? Dalil yang ke seterusnya dalam hadis Nabi ialah hadis yang kita baca tadi, bila Nabi SAW sebut lau annakum tatahharun liyaumikum hadha, kalaulah sekiranya kamu mandi dulu untuk hari ini,
Jadi bila Nabi sebut kalau tu menunjukkan perintah tu tidak wajib. Okey. Dalil yang seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain, nanti kita akan baca, mandi Jumaat itu wajib atas setiap orang yang baligh dan hendaklah dia bersiwak dan hendaklah dia pakai minyak wangi. Jadi Nabi sebut 3 benda. Mandi, siwak, pakai minyak wangi. Dalam satu hadis yang sama. Ini menunjukkan bahawa semua ni bersama dengan dari sudut hukum. Jadi kalau kata mandi itu wajib, nescaya sugi dengan minyak wangi juga wajib. Tapi tak ada orang yang kata sugi dengan minyak wangi ni wajib. Jadi difahami bila Nabi sebut 3 perkara dalam satu hadis yang sama, mereka ni sama ada sudut hukumnya. Okey. Itu 3 bentuk dalil yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi pandangan para sahabat berkaitan dengan bab mandi itu, tapi kita katakan hukumnya adalah sunnah. Okey, perbahasan yang seterusnya. Bila nak mandi hari Jumaat? Bila sunat mandi? Okey. Perbahasan waktu mandi ni panjang rupanya. Hari Jumaat ni bila nak start mandi? Dan mana paling baik untuk mandi? Kalau kira mandi sebelum subuh tu, kira jadi dah. Okey. Kau macam mana? Ikhtalafal ulama khilaf bilanya waktu mandi sunat Jumaat. Fa dhahaba jumhur ulama Syafi'iyah, Hanabilah wa Zahiriyah ila annahu min fajri yaumal jumu'ati. Fajri yaumal jum'ah. Bermula jumhur ulama kata waktu mandi bermula dari fajar hari Jumaat. Mana kalau orang mandi malam Jumaat, ada yang kata pandangan yang kata mandi start malam, seperti solat raya. Solat raya ni mandi sunat raya bermula malam tu. Sama dengan takbir raya. Takbir raya mula malam kan. Jadi takbir raya mula malam, mandi raya pun mula malam. Boleh dah kira niat. Tak bangun subuh tu pun, bangun subuh kira semalam lah mandi, kita niat dah dekat. Boleh dah mandi dia. Ada yang pandangan tu lah. Tapi sekarang ni bab mandi Jumaat. Okey, jumhur ulama berpandangan bermula waktu fajar. Waktu fajar ni waktu bila? Waktu subuh. Qala al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i an waqti ghuslil Jum'ah wa waqtuhu min al-fajr as-sadiq li'anna al-akhbar 'allaqathu bil yawm. Dia kata waktunya ialah daripada fajar sadiq, mana waktu azan lah. Waktu azan subuh tu, maksud itulah bermulanya waktu mandi sunat Jumaat. Okey. Wa qila min nisfil lail. Ada pandangan tengah malam hari tu. Okay. Tapi berkata Al-Khatib Syarbini ni, wa taqribuhu min dhihabihi ilal jumu'ati afdal. Tetapi yang paling afdal adalah mandi sebelum nak pergi solat Jumaat. Itu paling afdal. Kerana apa? Kerana maksud daripada mandi itu ialah kita berkumpul sesama Muslim dalam keadaan bersih. Sebab hari Jumaat kan kita berkumpul, hari ramai-ramai. Dan kalau tengok hadis tadi pun,
Nabi SAW tegur sahabat, kalaulah kamu mandi, iaitu lepas mereka ni balik daripada kerja, peluh apa semua, mari Mu'ad tu dengan pakaian dan sifat hak dia kerja tu, dengan peluh apa semua. Nabi kata, kalaulah kamu mandi dulu. Makna maksud daripada mandi Jumaat, supaya solat Jumaat tu kita berkumpul sesama Muslim, berkumpul untuk solat, berkumpul untuk khutbah dalam keadaan kita bersih. Jadi lebih dekat dengan waktu nak pergi Jumaat, lebih afdal. Okey. Berkata Al-Bahuti Al-Hambali, wa awwaluhu min tulu'il fajri fala yujzi al-ightisal qablahu wal afdal an yaghtasila 'inda madhihi ila al-jumu'ah. Kata Al-Bahuti, waktu mula-mula mandi bermula terbit fajar dan tidak dikira mandi Jumaat kalau mandi sebelum daripada fajar. Mana kalau dia mandi dah sebelum subuh tu mandi, lagi semaya Jumaat tu mandilah pula. Okey. Wal afdal, tapi kalau dia kerja tak ada tempat nak mandi, macam mana? Ihtisab lah, muka tak boleh nak mandi, muka dia kerja gitu. Tapi kalau dia bawa tuala siap-siap, baju kerja tu masuk bilik mandi sekejap, mandi atau pergi sembahyang Jumaat, lebih baik. Okey. Malah Imam, di sisi Imam Malik, yabda'u waktu ghuslil jum'ah qubaila dhihabi ilaiha, bermula waktu mandi sunat Jumaat ialah waktu nak pergi sembahyang Jumaat. Fala yujzi'uhu illa 'inda dhihabi ilaiha. Imam Malik lagi jelas. Imam Malik kata tidak dikira mandi sembahyang Jumaat kalau dia mandi sebelum nak pergi sembahyang. Imam Malik kata mandi hari Jumaat ni mandi nak pergi sembahyang tu. Khusus tu Imam Malik kata. Tak kira kalau sebelum tu, kalau mandi pagi tu pergi tempat lain dulu, tak kira lagi. Hak kira waktu nak pergi sembahyang tu mandi. Hak tu Imam Malik kata mandi sunat Jumaat. Pasal apa? Maksud tadilah. Maksud mandi itu kerana kita bertemu orang Islam, kemudian kita nak dengan khutbah, kemudian kita nak salat Jumaat. Okey. Sehingga dia kata kalaulah dia mandi selepas subuh, kemudian tak pergi sembahyang Jumaat lagi, lam yujzi'hu, tak kira mandi Jumaat tu, dan disunatkan dia mandi balik untuk pergi sembahyang Jumaat. Itu Imam Malik. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi kata lagi, law ightasala lil jum'ati qabla al-fajr lam tujzi'hu 'ala as-sahih min madhhabina wa bihi qala jamaahirul ulama. Imam An-Nawawi kata kalaulah dia mandi pada hari Jumaat sebelum subuh, tidak kira lagi. 'Ala as-sahih min madhhabina, sebagai pandangan yang sahih dalam mazhab kami, mazhab Syafi'i lah. Dan dengan pandangan inilah jumhur ulama berkata. Mana ulama sebut mandi selepas subuh. Okey. Kerana lepas subuh dia iktikaf masjid. Kira kira kalau dia memang waktu sembahyang. Kalau kita baca dah sebelum ni, kita akan ulang dalam bab ni, bab berpergian untuk solat Jumaat kan. Siapa pergi waktu yang pertama dapat seperti korban seekor unta. Siapa pergi pergian waktu kedua seperti lembu. Siapa pergi ketiga dapat sedekah kambing, korban kambing. Kemudian korban ayam, lepas tu dapat telur sebiji. Ada 5 waktu kan. Ada perbincangan ulama kita pernah bincang.
bila bermula kiraan waktu pergi ke masjid hari Jumaat? Maka jawapannya bila? Selepas subuh. Lepas subuh. Lepas terbitnya matahari tu, maka bermulalah kiraan untuk nak pergi sembahyang Jumaat. Maka bagilah waktu 5 tu berapa jam? Kita kira-kira baru ni lebih kurang 1 jam lebih. Setiap 1 jam kurang daripada unta jadi lembu. 1 jam daripada lembu jadi kambing. 1 jam kambing jadi ayam. 1 jam ayam. Lebih kurang lah, lebih kurang. Kita tak kata betul-betul. Tapi bagilah 5 waktu. Bermula bila? Lepas subuh. Lepas sembahyang subuh tu, terbit matahari, boleh dah nak pergi sembahyang Jumaat. Cuma orang kita je main lambat, tak siapa lagi masa. Kalau ada hak lambat sekali, ustaz muka dia baca khutbah dia akses VIP. Tak kena beratur. Aduh. Ustaz ni lah ustaz tengah kecek ni. Allahul musta'an. Baik. Jadi nak sebutnya, pergilah awal. Pergi. Baik. Jadi kita dah tahu bila waktu mandi. Hukum mandi dan bila waktu mandi. Sebaik-baiknya sebelum kita pergi solat Jumaat. Sebelum daripada kita pergi solat Jumaat. Baik. Kita kembali kepada hadis kita. Hukum untuk wanita. Hukum untuk wanita secara umumnya sunat juga ni, pasal ala kulli muhtalim. Cuma dia tak pergi sembahyang Jumaat lah. Baik. Babu at-tibi was-siwaki yaumal jumu'ah. Bab memakai wewangian, yakni wangi-wangian dan bersiwak pada hari Jumaat. Hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-ghuslu yawmal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim wa an yastanna wa an yamassa tiban in wajad. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, aku bersaksi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumaat itu wajib bagi setiap orang yang baligh. Begitu juga bersiwak, gosok gigi dan memakai wangi-wangian jika dia memilikinya. Jadi dalam satu hadis yang saya sebut tadi, ada tambahan lagi. Tambah lagi siwak, tambah lagi pakai minyak wangi. Walaupun lafaznya wajib, tapi semua ulama ijma' lah kita kata. Tak ada orang yang kata wajib pakai minyak wangi. Tak ada orang kata wajib bersugi. Sebab Nabi SAW dah sebut, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salah. Nabi takut memberatkan umatnya, Nabi tak wajibkan siwak sebelum solat. Okey. Jadi kita tahu bahawa dua perkara ni adalah tambahan lagi pada sunat hari Jumaat. Apa dia? Pakai minyak wangi dan juga bersugi. Bersugi. Baik. Hadis yang seterusnya. Hadis 491. Hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu dzakara qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghusli yaumal jumu'ati faqultu li Ibni Abbas ayamassu tiban aw duhnan in kana 'inda ahlihi faqala la a'lamuhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
tentang mandi hari Jumaat, ditanya oleh Tawus, apakah Nabi pakai minyak wangi atau minyak rambut ketika baginda bersama keluarganya? Dia pun jawab, la a'lamu, la a'lam, aku tidak tahu. Jadi ini menunjukkan kefahaman mereka memakai minyak wangi dan minyak rambut ni adalah untuk solat Jumaat. Untuk solat Jumaat. Baik, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun ala kulli muslim an yaghtasila fi kulli sab'ati ayamin yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sudah hilang. Empat kita ni. Tertekan tak dia? 491. Okey. Kita ulang sekali lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib hukumnya bagi setiap orang muslim mandi setiap 7 hari sekali. Bagi setiap orang muslim mandi setiap 7 hari sekali. Makna sekurang-kurangnya orang Islam ni kena mandi seminggu sekali. Ada orang dia ni tak mandi. Islam ni suruh bersih. Ada orang tak payah cuci rambut dia selama dia. Ada saya baca mana artikel, ada orang tu tak pernah mandi seumur hidup. Allahu Akbar. Macam mana lah dia hidup mana tu? Mungkin dia hidup kat pergunungan mana, tapi dulu orang bukan Islam ni dia tak kenal kebersihan. Islam ni orang mari. Orang Eropah dulu sebelum kedatangan Islam tak tahu apa dia tu. Dia bila tengok orang Islam mandi apa semua tamadun ni, sabun-sabun ke apa, mana dia pakai ada guna dulu. Kita yang memperkenalkan. Saya pergi Turki ke apa semua tengok, kita hak jenis ada sabun, ada gapo banyak. Pasal kita jaga kebersihan. Saya ingat ada seorang ustaz di Indonesia, dia dakwah kepada orang asli Papua. Orang panggil dia Ustaz Sabun. Sebab dakwah dia guna sabun. Dia pergi masuk kawasan Papua tu, dia ajak orang mandi. Kemudian dia bagi sabun untuk orang cuci bersihkan diri. Jadi orang seronok bila rasa bersih, wangi tu. Dalam keadaan tu ya dia pun dakwah Islam. Akhir sekali dia kata, dalam Islam ni kita digalakkan mandi gini-gini, jaga kebersihan diri kerana Allah suka kita kebersihan. Ramai masuk Islam hanya dengan dakwah dia mandi pakai sabun. Orang panggil Ustaz Sabun. Boleh tengok dalam YouTube pun ada. Pasal apa? Sebab Islam suruh kita bersih. Nabi SAW sebut dalam hadis ni, wajib setiap orang Muslim paling kurang seminggu kena mandi sekali. Dan hari Jumaat mandi. Kalau hak jenis tak mandilah, kita orang Malaysia ni bukan setakat 7 hari sekali. 7 kali sehari terbalik pula kita. Setiap setiap waktu kalau boleh. Hak paling-paling kita kata 2 kali lah. Pagi sekali pergi kerja, lepas tu balik kerja mandi lagi sekali. Rest. Kalau pergi Mekah lagi lah.
Siapa duduk di Mina tu orang Arab panggil kita ni itik, batoh. Orang Arab panggil orang Melayu ni batoh, itik. Apa? Berahi telajak, suka sangat mandi. Kalau duduk di Mina tu, beratur punyalah panjang tandah. Buat apa sakramanya orang sakit perut dia. Bukan beratur nak buang air, beratur nak mandi. Oh, itik dia kata, itik. Itik suka mandi ni. Nah, orang lain dah lah duduk kat Mina, duduk dalam Mina. Mina ni kira musim haji kan musim yang jihad. Orang jihad, musim mujahadah. Musim haji ni musim mujahadah. Hatta jihad bagi orang wanita adalah haji. Betul tak? Kalau zaman dulu orang bawa bekal minum je air ni. Dan ambil wudu, air apa semua. Tak ada terfikir dah nak mandi-mandi ni. Zaman dulu. Bawa air. Mungkin kawasan Arafah, Muzdalifah, Mina tu kawasan kering. Tak ada air. Sehinggalah ada buat saluran Ain Zubaidah tu ada. Daripada isteri khalifah tu. Kemudian adalah projek-projek pengairan. Tapi pengairan tu untuk kelengkapan ibadat. Nah, mari pak kita bila dah ada tandah ni. Tandah tu untuk kemudahan buang air. Tapi orang kita ni beratur macam sakit perut tiap-tiap hari makan keracunan makanan. Lepas waktu makan, boom, beratur panjang. Lama pula sorang-sorang. Apa tu? Mandi. Orang Arab kata, itik ni, itik. Batah. Aduh, alah, kelakar. Sebab apa? Sebab kita dah biasa mandi. Orang kita ni. Pembersih orang kita. Baguslah, alhamdulillah lah. Tapi jangan mandi lama-lama lah kat Mina tu, kesian. Orang duduk beratur panjang. Dia mandi macam mandi kat rumah. Sabun ke apa semua. Puas hati. Air pula derah. Seronok si baik. Alhamdulillah kerajaan Arab Saudi sediakan kemudahan tu. Kena terima kasih. Kerajaan Arab Saudi ni banyak dah dia buat benda baik untuk kita. Syukur pada Allah. Kemudian kita kena syukur juga kepada orang yang telah memberi kemudahan. Duduk di Masjid Nabawi, air Zam-Zam pun ada. Padahal Masjid Nabawi tu Madinah. Air Zam-Zam dia bawa setiap hari. Lepas tu bukan kita masuk masjid kena bayar tiket dah. Tak ada. Free je. Visa umrah pun dulu free je dululah. Free je. Pasal apa? Sebab adalah khidmat mereka untuk umat Islam. Duk Mekah buat kemudahan tandas, buat kemudahan jalan raya, buat kemudahan untuk khidmat pada orang Islam. Ni untuk khidmat pada orang Islam. Ini adalah nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Tempat melontar diperluaskan, khemah-khemah diletak aircon. Untuk kemudahan kita lah semua tu, alhamdulillah. Jadi kena terima kasih lah. Syukur pada Allah dan terima kasih untuk orang yang menguruskannya. Sebab banyak kemudahan. Dan waktu dia mula bagi kemudahan tu, dunia ni macam tak tahu. Zaman dia letak kemah dekat Mina tu, negara-negara ni mana moden lagi. Dia ke antara benda baru dia bawa kemah di Mina dan sebagainya, tempat melontar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tandah pula ni 2 tingkat dah tandah. Beratur panjang juga dia gitu ya. Makin banyak tandah makin seronok dia beratur. Baik, cerita asal apa dia? Mandi. Asal cerita mandi. Umat Islam ni mandi. Wajib hukumnya bagi setiap Muslim mandi setiap 7 hari sekali dengan membasuh kepala dan seluruh badannya. Okey. Jadi bab kitab Jumaat oleh Al-Imam Al-Bukhari, bab apakah orang yang tidak ikut salat Jumaat wajib mandi seperti perempuan, anak-anak dan yang lainnya. Okey. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ightasala yawmal jumu'ati ghuslal janabah
thumma raha faka'annama qarraba badanah wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah wa man raha fi sa'ati khamisah faka'annama qarraba baydah fa idza kharaja al-imamu hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikra. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mandi janabah pada hari Jumaat, mandi janabah, mana sifat mandi sunat Jumaat ni macam mana sifat dia? Sama seperti mandi janabah, mandi wajib. Mana kenakan air pada seluruh kulit dia, mesti kenakan air. Mana nak kira mandi Jumaat tu bukan sekadar mandi cucuk-cucuk ke. Mandi kita apa? Mandi apa orang panggil? Mandi kerbau. Asal kena sikit-sikit, okey beres kira mandi Jumaat dak. Nabi pesan mandilah betul-betul. Mandi janabah ni sebabnya mandi betul-betul lah. Mandi betul, bukan mandi kerbau dak. Mandi betul. Kenakan air pada seluruh tubuh. Gosok celah-celah jari, celah ketiak, celah betis, celah apa, kangkang, semua bersihkan diri sepenuhnya. Itu mandi Jumaat, mandi janabah. Jadi sifat mandi sunat Jumaat adalah seperti sifatnya mandi janabah. Maknanya mandi sepenuh tubuh. Maka sesiapa yang mandi janabah pada hari Jumaat, kemudian dia pergi ke masjid, dia bagaikan berkorban seekor unta betina. Kemudian siapa yang pergi setelah itu, seperti berkorban seekor lembu. Dan siapa yang pergi pada waktu ketiga, seperti berkorban kambing bertanduk. Siapa yang pergi pada waktu keempat, seperti berkorban ayam betina. Dan siapa yang pergi pada waktu kelima, bagaikan berkorban telur. Tapi jangan faham hadis ni boleh berkorban pula telur. Qarraba ni. Nanti dia kata, ustaz saya baca hadis boleh kita korban telur. Tak boleh, ayam pun tak boleh. Ni pahala dari sudut pahalanya. Orang yang memberikan sedekah atau mengorbankan kerana Allah. Tapi pada musim raya korban, ayam tak termasuk senarai, telur tak masuk senarai. Hak boleh unta, lembu boleh, kambing boleh, kuda boleh, binatang-binatang ternak. Ayam tak termasuk. Makanya baca hadis ni, masuk raya puasa, raya puasa okey lagi. Raya haji start kita korban ayam ya. Dahsyat lagi kawan saya di Maldives, dia cerita, kami dekat dengan raya haji, kat raya haji tak ada kambing, ada ayam je dia kata. Dekat Maldives. Lembu payah nak dapat. Banyak, kalau kira ayam tu kira benda istimewa. Pasal apa? Sebab dia duduk tengah pulau kan. Nak dapat benda-benda tu payah. Kebanyakan waktu ikan lah dia. Kat Maldives ni nak makan ikan seafood murah, sedap-sedap. Gilah kat Maldives tu. Saya tak pergi lagi lah. Dia dah ajak kita nak pergi, dia kata. Dia cerita tempat pasal korban lah, cerita pasal korban. Dia kata kat Maldives, kalau korban, ada korban lembu tu kira hebat lah. Pasal apa? Nak dapat lembu tu payah. Lah ni tak tahulah. Mungkin dengan kemudahan teknologi ni, boleh order dengan Shopee kalau ke mana. Order online, orang hantar dengan apa, pesawat UPS ke hantar DHL ke hantar sapa lembu. Korban lembu. Tak ada masalah dah lah. Ama dulu nak bawa lembu tu masuk payah. Baik. Jadi kesemua dia kata bagaikan berkorban telur, maka bila telah datang imam, hadirlah para malaikat mendengar nasihat, yakni khutbah. Jadi pada hadis ni, satu, hukum mandi pada hari Jumaat
sama dengan bab kita. Yang kedua, hukum pergi awal ke masjid pada hari Jumaat. Seawal mana? Bermula setelah terbitnya matahari. Mana ada, kalau adalah video tu viral, suara pak cik tu pukul 8 pagi duk jalan kaki, orang berhenti nak ambil dia, dia kata tak apa. Sebab aku belajar hadis setiap langkah ke masjid pada hari Jumaat dapat pahala apa? Tak ingat ada saya. Tapi maknanya kalau solat Jumaat biasa pun dah diangkat satu darjat, dihapuskan satu dosa. Jalan pada hari Jumaat lebih besar kalau tak silap saya. Cuma ada lepas oleh kerana tak pasti tu. Saya lupa nak rujuk balik tadi. Tapi nak sebutnya, dia pergi awal lagi ke masjid pukul 8. Orang ajak dia naik kereta pun dia tak nak. Sebab ada kelebihan pergi melalui jalan lain, balik jalan lain. Jadi dia kata aku nak ambil fadilat tersebut. Kamu jalan dah dulu, masa masih panjang. Jadi pukul 8 pagi, solat tu tengah hari tu. Kadang-kadang orang hidup susah ni, dia lagi dekat dan banyak waktu dia dengan Allah. Kita ni banyak dia panggil diuji dengan mubahat. Mubahat ni benda yang harus. Kita kena tengok bahawa ujian di kita ni bukan pada benda yang haram saja. Ujian ni kadang-kadang datang pada benda yang harus. Mubahat. Antara benda yang mengeraskan hati ialah banyaknya bergelumang dengan benda-benda yang mubahat, benda yang boleh, tapi sebenarnya kita tidak dituntut untuk banyak. Ni antaranya benda kita ada nak pergi kedai lah, main anak lah, tu benda harus, bukan benda tu, tak? Nak buat urusan tu lah, nak urusan ni lah, akhir sekali pergi hari Jumaat ke 1. Padahal kita boleh je kalau tak ada kerja tu pergi awal, tak? Gitu. Kadang-kadang kita diuji dengan benda-benda mubahat. Jadi pada awal pergi pada waktu pagi. Lepas tu tunggulah. Soalnya kita ni leno. Boleh buat gitu, boleh bila? Waktu pergi Mekah boleh. Waktu Mekah kita pergi pukul apa? Pukul 10 gitu. Pukul 9 pergi dah. Terutamanya kalau musim haji. Kalau Jumaat terakhir sebelum wukuf tu, Masya Allah, pukul 8, 9 pagi dah pergi dah Masjidil Haram. Tunggu berapa jam duk tunggu. Tengok jam, ada 2 jam lagi. Tunggu lagi. Tengok jam, sejam lagi. Tunggu. Hak tunggu dulu, bukan sangat tunggu dalam masjid, tunggu kat luar ni. Hak 3-4 jam tu nak tunggu dalam masjid. Hak luar ni 2 jam. Kalau pukul 12 solat Jumaat, nak masuk dalam kalau subuh, kalau Jumaat sebelum wukuf ni, saya sebut Jumaat sebelum wukuf. Sebab sebelum wukuf ni maknanya kalau wukuf tu hari Sabtu ke, wukuf tu hari Ahad, hari Senin ke, Jumaat terakhir, maksud orang dah sampai daripada luar semua sekali berkumpul sebelum wukuf. Wukuf 9 Zulhijjah wukuf. 1 Zulhijjah adalah waktunya kemasukan paling ramai. Kerana orang dekat-dekat pun akan datang dah hari 1 Zulhijjah. Kalau orang luar-luar dia mari awal Malaysia kan, awal. 1 Zulhijjah mari masuk semua dalam Mekah. Airport akan tutup 3-4 Zulhijjah, airport tutup. Maknanya 3 hari tu ataupun seminggu sebelum wukuf adalah kemuncak ramainya manusia di Mekah. Masa tu kita nak pergi solat Jumaat pukul 8 gitu. Tunggu. Pukul 10 pergi duduk kat luar. Solat Jumaat pukul 12. Duduk tengah panas tunggu. Duduk tengah panas ni. Panas Mekah lagi. Jalan tar. Tunggu. Berpeluh tunggu. Titik.
Tapi itulah dia sebenarnya mujahadah. Kita zaman lah ni, kalau zaman dulu, zaman sahabat dulu, itu adalah rutin mereka, mungkin mingguan mereka macam tu. Jalan dengan unta, jalan kaki. Tengok sahabat pergi semayang, berdebu sampai daripada awali sampai ke mandi rumah, datang dalam keadaan berdebu muka, debu tubuh. Pasal apa? Pasal perjalanan mereka. Ajaib tak? Rutin. Kita ni ada masa lagi, awal lagi ni boleh minum air dulu. Rumah kita dekat dengan masjid tu, jalan kaki siapa. Hak paling dekat lah, hak paling lambat lagi. Ni sebenarnya orang panggil apa tu, mengata dulang paku serpih, mengata orang kita lebih. Ustaz berlagu tu juga memperingatkan diri sendiri jugalah. Pakat-pakatlah kita ni, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik untuk kita ni menyegerakan pergi pada hari Jumaat. Okey. Kalau boleh istiqamah, makna pukul awal pergi tu. Tapi limit dia bila? Limit last sekali ialah waktu imam bagi khutbah. Bila imam naik bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, maka malaikat pun tutuplah buku catatan dia tu. Maka orang hak lewat tu dia dikira kurang lah, tak ada dah pahala hak qarraba qurban tak ada. Okay? Pahala Jumaat ada ke? InsyaAllah selama dia dengar khutbah, dapatlah pahala dia. Okay? Mudah-mudahan insyaAllah. Jadi itu antara adab hari Jumaat. Ada lagi ke tak? Ada. Ni bab dengar khutbah pula. Okay? Lepas dengar khutbah, kemudian doa pada hari Jumaat pula. Ada banyak lagi bab-bab yang berkaitan pada hari Jumaat. InsyaAllah kita berhenti setakat tu dulu. Kita akan sambung pada bab wajib mendengar khutbah dengan penuh perhatian. Nombor hadis 494 dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.